dia mainkan malam ini. Satu ialah mengenai kenyataan kononnya pemimpin ahli parlimen DAP Lim Kee Siang telah membuat ucapan di Sungai Terap. Sungai Terap ya? Sungai Terap. Membuat kenyataan di Sungai Terap mengecam UMNO. Biasanya kita mengecam. Tapi dia cakap kali ini Lim Kee Siang kecam UMNO kafir. No. Baliklah. Siapa cakap? Dia. Ali Rastam cakap. Ketua Menteri Melaka yang rasuah, yang tak boleh bertanding dalam UMNO kerana politik wang, cakap Lim Kee Siang tuduh UMNO kafir. Hari ini UMNO pula, pemuda UMNO buat laporan polis terhadap Lim Kee Siang kerana tuduh UMNO kafir. Ini bohong sekali. Ini bohong. Mengapa bohong? Satu, Lim Kee Siang tak pernah marah UMNO kafir. Ini bukan tugas dia. Itu lebih baik serah kepada PAS yang lebih arif tentang agama. So, agama kita tak campur kerana ini agama Islam. Kita hormati agama Islam. Tapi yang lebih penting ialah Lim Kee Siang tak pernah pergi Sungai Terap. Tak pernah pergi sana. So saya pun tak tahu macam mana itu berita harian. Ini keluar berita harian. Macam mana berita harian boleh siarkan dalam surat khabar Lim Kee Siang ada di Sungai Terap. Macam mana dia boleh, takkan dia tak kenal siapa itu Lim Kee Siang kan? Lim Kee Siang sudah dalam arena politik sejak 66, 44 tahun. Semua orang kenal Lim Kee Siang. Kenal Lim Kee Siang? Kenal Lim Kee Siang? Semua orang kenal. Tapi tak tahu macam mana berita harian boleh nampak Lim Kee Siang dekat Sungai Terap. Semua pun tak pernah pergi sana. Saya rasa itu kalau orang hati ada hantu, dia akan nampak apa-apa pun boleh. So itu berita harian, dia sudah terlanjur. Tapi yang jahat sekali, ini buat macam berita benar. Dan ini yang kita kecam. Kecam dengan sekuat-kuat ini. Dalam pilihan raya kecil di Galas, biarlah kita berdebat, biarlah kita berbahas, biarlah kita berbincang berdasarkan kebenaran. Bukanlah fitnah dan pembohongan yang tidak ada kelas sama sekali. Dia nak timbulkan perasaan benci. Itulah serangan, itulah senjata UMNO. Dia tak ada senjata lain. Hanya hasad, dengki, perkauman dan fitnah. Itu kemahiran UMNO. Hari ini sekali lagi, kita ada mesyuarat Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang. Ada demonstrasi yang dianjurkan oleh UMNO. Ada 50-60 orang. Tentu surat khabar, tentu berita akan siarkan sampai 200. Dia akan besar-besarkan. Tapi tingkah laku mereka lebih. Serang itu pintu Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Nasib baik tak jatuh. Nasib baik di bawah kerajaan baru kita tak curi bekalan. Kita bagi yang bagus punya. Tak ada curi-curi punya. Kalau ada curi IMK, saya rasa tolak sudah jatuh. So nasib baik teguh, tak jatuh, tak tumbang. Tapi kalau tengok itu kacamata televisyen, betul-betul sudah lebih. Tapi apa isu itu? Isu itu yang dia nak gembar-gemburkan ialah tentang penggalian tanah yang dibuat oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Kita ambil tanah untuk apa? Adakah kita ambil tanah untuk buat pembangunan berpuluh-puluh, beratus-ratus juta supaya syarikat swasta boleh untung?
Bukan. Kita ambil tanah untuk tujuan pendidikan. Hub pendidikan cemerlang. Nak minta universiti daripada England, Australia, Mesir untuk datang. Tapi dia buat macam, oh, ini kes perkauman, nak angkat tanah kaum Melayu, nak halau orang Melayu. Sehingga hari ini tak ada seorang pun kena halau. Tapi dia nak buat pupuk. Bila kita tahu perkara ini, kita jawab, ambil tanah tak pernah lihat latar belakang atau kaum seseorang. Tapi bila UMNO timbulkan, kita pergi cek. Kerana bila kita ambil tanah, itu berdasarkan keperluan. Buat secara pentadbiran oleh DO. Tapi bila UMNO timbulkan perkauman, kita cek latar belakang. Yang Melayu 21%. Yang lain bukan Melayu. Yang rumah yang kena, daripada 11 rumah yang terbabit, 2 Melayu. Dia buat sana macam ramai. Saya pun tahu sama ada pemilik tanah atau tidak. Mungkin bukanlah, pura-pura jadi pemilik tanah. Itulah angkara UMNO. Itulah pembohongan UMNO. Kerana pihak kecil, dia sengaja buat demonstrasi, dia sengaja buat pembohongan. Saya harap jangan terbudaya, jangan terperangkap, jangan makan racun dan bisa UMNO. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Kerajaan Negeri Pulau Pinang macam Kerajaan Kelantan. Bila kita buat projek untuk orang awam, bukanlah untuk pihak swasta cari untung besar. Kita buat projek untuk pendidikan, untuk kebaikan semua pihak. Apa salahnya? Kalau kerajaan persekutuan ambil tanah untuk sekolah, tak jadi isu. Kita ambil tanah untuk pendidikan, jadi isu. Papasan dan juga gantian dan apa yang sewajarnya diberikan, pasti Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan berikan. Di mana yang dilakukan di kerajaan. Dan ini yang kita nak tegaskan. Bahawa dalam Pakatan Rakyat, kita melihat berdasarkan keperluan. Kita tak mau lihat berdasarkan kaum. Kerana kalau kita lihat berdasarkan kaum, yang untung ialah Barisan Nasional, UMNO, MCA, Gerakan dan MIC. Yang rugi rakyat Malaysia. Lalu dikatakan oleh Barisan Nasional bahawa PAS diperalakan oleh DAP. DAP pula dalam surat khabar Cina dituduh oleh MCA dan Gerakan DAP diperalakan oleh PAS. Saya pun tak tahu yang mana betul lah. UMNO cakap PAS diperkudakan DAP. MCA Gerakan pula cakap sebaliknya. Oh, DAP diperkudakan. Kadang-kadang mereka pun terkeliru. Macam hari ini, baca putusan Malaysia. Atas dia cakap, ayah, DAP peralatkan PKR. Tapi bawah satu lagi berita, DAP dipergunakan oleh Anwar. Dalam satu muka tengok dua berita berlainan. Saya rasa mereka pun terkeliru yang mana benar, yang mana betul. Tetapi kita dalam Pakatan Rakyat tahu apa yang kita tegakkan, apa yang kita hormati, ialah tidak ada sesiapa yang peralatkan atau pergunakan sesiapa. Kita dalam Pakatan Rakyat, baik PAS, baik DAP, baik PKR, kita hanya rela diperalatkan oleh rakyat Malaysia sahaja. UMNO pula akan cakap DAP anti-Islam. Betul tak? Semua pun di Pulau Pinang kita tunjuk bukti. Mana ada anti-Islam? Bila kawan baik saya jadi Ketua Menteri pada tahun 2008, tahun terakhir beliau memerintah, kawan baik saya Ko Sukun lah. Dia bagi Ketua Hal Ehwal Islam
12.5 juta ringgit. Tahun pertama Pakatan Rakyat memerintah, kita naikkan kepada 20.5 juta ringgit. Tahun 2009, kita naikkan lagi kepada 24.3 juta ringgit. Kita sudah naikkan sekali ganda tetapi masih dituduh anti-Islam. Kalau naikkan peruntukan sekali ganda itu anti-Islam, apa itu kau sukun? Anti-Islam kah? So ini tak masuk akal. Tapi pada masa yang sama, bila kita umumkan perkara ini, datang pula gerakan. Gerakan cakap kerana kita bagi peruntukan lebih untuk peruntukan hal ehwal Islam, DAP anti bukan Islam. Apa ni pula? BN pun dalam dua muka. UMNO cakap kita anti-Islam, gerakan pula cakap kita anti bukan Islam. Saya nak beritahu kita bukan anti-Islam. Kita juga bukan anti bukan Islam. Kita hanya anti Barisan Nasional saja. Cakap pula saya anti Melayu. Macam mana saya anti Melayu? Bila saya masuk penjara, untuk siapa? Untuk siapa? Untuk sebuah keluarga Melayu. UMNO pun tak masuk penjara untuk Melayu. Cakap pula saya Melayu. Saya anti Melayu. Saya rasa kita jangan terperangkap oleh politik kaum UMNO. Yang kita hendak ialah memartabatkan rakyat Malaysia. Itu tujuan Pakatan Rakyat. Macam kita cakap tentang orang Melayu. Untuk UMNO, orang Melayu tak boleh jadi pandai, tak boleh berdaya saing. Sentiasa mesti di bawah UMNO, baru orang Melayu boleh hidup. Kerana kalau macam ini, baru UMNO boleh jadi kaya lah. Kita uji dekat Pulau Pinang. Betulkah UMNO cakap orang Melayu tak pandai? Kalau buat tender terbuka, tak boleh berdaya saing dengan kaum lain. Kita cuba dekat Pulau Pinang. Kita buat projek tender terbuka yang lebih RM200,000. Bawah RM200,000 itu kelas F. Yang lebih RM200,000 kita buat open tender terbuka. Uji, test, betul tak? Orang Melayu kontraktor tak boleh berdaya saing. Bila kita buat tender terbuka, UMNO perlu cakap tentu habis punya kontraktor Melayu tak boleh dapat. Tak apa, kita cuba. Sehingga sekarang 2 tahun tender terbuka. Kita buat secara berdaya saing untuk semua. Apabila kontrak diberikan, 70% adalah kontraktor Melayu. Ini membuktikan kontraktor Melayu boleh berdaya saing, berkebolehan, berkemampuan. Yang tak boleh berdaya saing hanya kontraktor UMNO saja. Itu yang mereka marah. Itu yang mereka marah sangat sama saya. Kerana sudah tak ada projek. Dulu you tahu macam mana UMNO dapat projek. Semua ikut kabel saja. Kabel politik kuat, kontrak lagi besar. Tapi di bawah Pakatan Rakyat semua sudah berubah. Kita cakap kita tak mau kontrak kroni macam ini. Kita mau kontrak terbuka. Kita buat e-tender, e-perolehan menerusi internet. So kalau nak bidak untuk apa-apa kontrak, masuk menerusi komputer dan internet. Ini adalah satu perubahan besar. Dulu kalau nak dapat kontrak, mesti ada kabel politik. Sekarang di bawah Pakatan Rakyat Pulau Pinang tak perlu kabel politik, hanya perlu kabel komputer saja.